Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah bermanfaat segala ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, serta tambahkan lagi ilmu kepada kami. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat jemaah AQS yang saya rindui sekalian, lama tak berjumpa tuan-tuan. Sebulan lebih, nak masuk 2 bulan. Alhamdulillah, saya doakan tuan-tuan perempuan sihat walafiat semua, dan Allah kekalkan sekalian banyak nikmatnya. Mudah-mudahan antaranya nikmat kita, Allah lunakkan hati kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan usaha kita ni yang tak seberapa tuan-tuan, termasuklah dengan dalam khabar gembira yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang merintis jalan untuk nak pergi cari ilmu, Allah akan mudah jalannya menuju syurga. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita sambung semula pengajian kita sirah, khususnya berkaitan dengan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggunakan buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insya-Allah kita masuk babak ataupun hadis yang kelima, muka surat 17. Dan insya-Allah saya bercadang untuk kita baca 2 hadis sekaligus pertemuan kita malam ni tuan-tuan. Mudah-mudahan insya-Allah. Waktu sekarang makin singkat. Baik. Asam Garam 5, Nabi biarkan sahaja isteri marah. Tajuk ni tajuk yang penulis letakkan. Kalau tuan-tuan nak tahu tajuk asal hadis itu, tuan-tuan perhatikan di ujung habis terjemahan hadis itu, tuan-tuan tengok riwayat siapa, dia akan letak tu tajuk. Contoh kat sini Imam Bukhari, kita akan tengok Imam Bukhari asal letak di mana tajuknya. Itu tuan-tuan. Nabi biarkan sahaja isteri marah. Hadisnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu idza kunti anni radiyatan wa idza kunti alayya ghabba. Qalat faqultu min ayna ta'rifu dhalik? Maksudnya tuan-tuan, daripada Aisyah, Ummuna Sayyidatina Aisyah binti Abi Bakr As-Siddiq, anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia cerita, dan banyak hadis rumah tangga Nabi, bahkan hadis Nabi ni dia yang riwayatkan. Dia dari segi ranking, kita tahu ranking kedudukan sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, dia yang keempat. Dia yang keempat Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, Anas bin Malik ketiga, yang keempat Sayyidatina Aisyah. Tapi berbanding dengan 3 yang di atas tadi, top 3 tadi, Ummuna Sayyidatina Aisyah, dia ada hadis-hadis yang unik, yang berbeza, yang orang lain tak cerita, sahabat lain tak cerita, iaitu berkenaan dengan rumah tangga Nabi. Banyak cerita rumah tangga Nabi dia yang ni. Dan rumah tangga Nabi ni bukan saja cerita umum macam rumah tangga kita, tak. Sebab kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap saat itu ada syariat, lalu diceritakan. Dan antara hikmah Nabi menikahi Sayyidatina Aisyah dan menikahi isteri yang ramai, tuan-tuan. Dan ini sekalian hadisnya, dia kata satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam entah macam mana cakap kat aku, inni la'alam idza kunti 'anni radiyatan wa idza kunti 'alayya ghadba. Abang tahu bila awak suka dan bila awak marah. Begitu bahasa kita. Nabi tanya, sembang Sayyidatina Aisyah, abang tahu bila awak suka dengan abang, bila awak marah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, panjang umur kita buka habis buku yang pertama, kita buka buku yang kedua, Asam Garam 2, romantiknya rumah tangga Nabi. Saya buat satu bab khas tentang sembang. Insya-Allah tuan-tuan, Nabi seorang suami yang kuat bersembang, tuan.
Kita boleh baca dari hadis-hadis yang ada di situ. Nabi sembang tak kira waktu. Masa qiyamul lail lepas solat tu Nabi tanya khabar lagi, Siti Aisyah sembang. Menarik tuan-tuan. Dan ini antara menggambarkan Nabi yang mulakan initiate komunikasi dalam rumah tangga. Dia tidak ada alasan, tidak ada orang kata dalam dah 10, 20, 30 tahun dah ustaz kahwin tak ada topik dia nak sembang. Tak macam tu sebenarnya. Bila tengok rumah tangga Nabi, tidak. Nabi bersembang. Nabi kata, abang tahu bila awak suka, bila awak tak suka dengan abang. Lalu Sayyidatina Aisyah kata, min aina ta'rifu dhalik? Macam mana abang tahu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma idza kunti 'anni radiyatan fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad. Nabi kata, adapun masa awak suka dengan saya, masa kita okey, hubungan kita baik, dalam percakapan awak akan sebut la wa rabbi Muhammad, tak demi Tuhan Muhammad. Kita huraikan selepas pada ni. Wa idza kunti alayya ghadba, dan apabila awak ada terasa hati, duk simpan perasaan tak puas hati dengan saya, ghadba, marah, qulti la wa rabbi Ibrahim, awak mesti cakap tidak, atau la wa rabbi Ibrahim, tidak demi Tuhan Ibrahim. Tuan-tuan nampak beza dia tadi? Masa keadaan harmoni dah okey, dalam bicara Sayyidatina Aisyah sebut la wa rabbi Muhammad. Tapi dalam keadaan ada clash sikit, Sayyidatina Aisyah sebut la wa rabbi Ibrahim, tukar nama tempat nama Nabi Muhammad pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Qalat qultu, Sayyidatina Aisyah pun kata ajal bukan ajal maut, ajal ya. Orang kata serti dengan makna na'am, ajal ya, sungguh Rasulullah. Bal ya Rasulullah, ajal wallahi ya Rasulullah, ma ahjuru illa ismak, ma ahjuru illa ismak. Ya, sungguh, wallahi demi Allah, sungguhlah wahai Rasulullah, saya hanya tak nak sebut nama awak sahaja. Ma ahju, saya terjemah kat sini apa? Saya tidak pernah diam membisu dengan awak ketika marah, cuma saya tidak mahu sebut nama awak sahaja. Hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari letak dalam Kitabun Nikah dalam bab cemburu dan marah wanita. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada bab yang sama ini, bab cemburu dan marah wanita ni, ada beberapa hadis. Sebab buku ni saya ekstrak secara langsung terus daripada Sahih Bukhari dan kitab yang lain. Tapi saya pecahkan dalam bab-bab yang berlainan. Sangat banyak bab hadis di bawah tajuk, di bawah bab cemburu dan marah wanita ni banyak, dan kita akan jumpa beberapanya dalam perbincangan kita dalam buku ini. Menarik. Dan bukan sekadar nak tahu keadaan rumah tangga Nabi itu, tapi hukum. Nanti kita akan tengok apa hukum orang cemburu, dia buat sesuatu merosakkan barang orang lain, kena macam mana? Dosa ke tidak? Atau hukum dia. Cemburu tu sendiri macam mana, apa hukum dia? Bagaimana Islam melihat perasaan ataupun sikap cemburu itu? Itu kita akan jumpa tempatnya nanti. Tuan-tuan rahmati Allah, kita kembali kepada hadis tadi. Nabi kata tadi, apabila awak dalam keadaan radiyah, suka dengan saya, sebutan awak la wa rabbi Muhammad, tidak demi Tuhan Muhammad. Ini terjemahan bahasa dia, harfiah. Tapi ini orang Arab dia panggil qasam, itu dia bukannya qasam sumpah, tapi dia jadi bahasa ekspresi kita. Dia tidak ada makna sumpah tu. Tu kalau terjemahan, kalau tuan-tuan tengok dalam percakapan orang Arab, bahkan dalam hadis sahabat Nabi sebut, kadang Nabi sebut wallahi apa semua tu kan. Mula-mula tu dia bukan kita terjemah bahasa demi Allah lah. Tapi dia bukan maksud demi Allah dalam arti kata ini sumpah, tak. Tapi dia itu bahasa orang Arab. Wallahi dia biasa macam tu. Kalau tuan-tuan sembang orang Arab, dia permulaan percakapan dia begitu. Bahkan saya ada kawan juga zaman belajar dulu, ada kawan-kawan Arab ni, kadang ada seorang sahabat Arab ni, kita nak tahu dia menipu, time tu lah, time dia sebut wallahi, tahu dia menipu. Macam tu. Wallahi, panjang wallahi ni, nak menipu lah lepas pada tu. Sampai tak begitu. Tapi dia tidak dikira qasam. Ustaz, dia sebut wallahi. Tak. Orang Arab tak. Al-Quran sendiri, Allah sendiri sebut dalam Al-Quran, benda tidak dikira. Dia dah biasa bacaan, orang kata ekspresi tadi.
Jadi itu, kita bayangkan Nabi bersembang Sayyidina Aisyah bersembang, Nabi tanya apa, dia sebut la wa rabbi Muhammad gini-gini. Itu permulaan dia. Tapi itu kebiasaan dia, dan dari situ Nabi dapat tahu, Sayyidina Aisyah isteri aku ni, time kita elok ni, permulaan sembang dia la wa rabbi Muhammad, saya begini. Tapi time dia adalah tu benda tak kena, dia duduk nak marah apa tu, dia sembang juga, tapi dia sebut la wa rabbi Ibrahim gini. Begitu tuan-tuan. Dan Sayyidina Aisyah akui, dia kata sungguh ya Rasulullah, wallahi ya Rasulullah. Sekali lagi Sayyidina Aisyah juga guna wallahi, bukan demi Allah tu tak, dia kata sungguh ni, wahai Rasulullah, saya memang itu, tapi saya tak nak sebut nama awak sahaja. Begitu tuan-tuan, secara ringkas. Panduan dari segi rumah tangga tuan-tuan rahmati Allah, ni mungkin kita boleh sampaikan kepada isteri. Bahkan boleh jadi kadang suami lelaki lebih kuat cemburu, dalam hal cemburu, dalam hal tak puas hati, ataupun dalam hal komunikasi dalam keluarga. Tuan-tuan, kalau isteri kita kata cemburu, tak ada yang kuat cemburu lebih daripada Sayyidina Aisyah. Kita akan jumpa hadis-hadis, Allah kuat sangat dia cemburu, dia ketahui tu perangai dia. Tapi cemburu Sayyidina Aisyah, dia bukan dalam kategori cemburu buta, tak, ikut emosi, tak. Kita akan tengok dia punya, orang kata do and don'ts dia tu. Antara Sayyidina Aisyah, dia tak puas hati macam mana pun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini asam garam biasa, ada benda tak kena, tapi dia tak pernah tak layan cakap. Nabi tanya, dia jawab. Itu kata Sayyidina Aisyah tadi, ya Rasulullah, saya tak pernah diam membisu, ma'ahjur, hajar atau mengasingkan, memulaukan. Saya tak pernah diam membisu dengan awak ketika marah. Masa tu tak puas hati. Rasul tanya, jawab. Cuma saya tak nak sebut nama awak sahaja. Dia tunjuk kemarahan dari sudut itu. Tapi bukan orang kata dengan breakdown, dengan orang kata menghentikan komunikasi. Itu sangat bahaya. Pada hari ini dari segi rumah tangga, kalau di patah balik, dikaji, di balik, cek satu hubungan rumah tangga tu dia jadi retak, jadi apa, dia bermula dengan apabila tidak ada lagi komunikasi. Dia tak bercakap, macam mana nak selesai masalah, kan? Tidak. Dalam keadaan macam mana pun rumah tangga, ujian tu lumrah, tapi komunikasi jangan berhenti. Pada hari ini ada sebahagian, tak tahu jadi amal tuan-tuan ke tidak, bahasa sebutan kepada pasangan kita dalam keadaan biasa, yang, darling, itu keadaan masa radiyah tadi, masa baik. Tapi apabila ada benda yang tak elok, hubungan agak ni sekejap, dia tukar yang tu, dia tak sebut dah ling, yang tu, tapi tukar lain. Orang Kelantan tu, pok mung, ayah mung, dia gitu, mak mung, dia tukar, hey pok mung, sebelum sayang, yang, tapi nak time dia marah tu, yang tu tak bunyi dah. Okey, makmum orang Kelantan lah contohnya. Itu kau yang tu. Tak apalah tuan-tuan. Sama sebagaimana Sayyidina Aisyah. Komunikasi berlangsung, tapi ada benda yang orang kata membezakan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam biarkan saja tuan-tuan. Saya letak tajuk tadi, Nabi biarkan saja isteri marah. Nabi tahu isteri tengah marah, tengah tu protes, silent protes, itu tunjuk keadaan tu, tapi Nabi biarkanlah itu emosi. Sebagaimana kita pun begitulah tuan-tuan rahmati Allah. Mudah-mudahan daripada hadis ini, pengajian kita ni sedikit sebanyak membentuk akhlak kita sebagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tuan-tuan rahmati Allah, kita ni besar mana pencapaian dalam hidup kita, ilmu banyak mana kita nak kejar, nak apa semua tuan-tuan, akhir sekali kita nak kejar, nak capai hasil standard, iaitu Allah redha kepada kita, Allah redha kepada kita akhirat nanti. Apa tanda dia tuan-tuan? Saya teringat, saya sebut dah kat sini, kongsi kat sini, ada guru saya, dan itu menyebabkan saya sedar. Dia kata hidup mengajar, umur dia dah 50-60 tahun. Dia kata, Ustaz, dia sebut saya Ustaz, hidup ni kata, tak ada apa dia nak kejar, melainkan dia kata dia nak, dia berandaikan kalau dia tidak ada nanti, dia mati nanti, andai orang tanya isteri dia, macam mana suami awak ni, andai orang tanya, isteri saya boleh sebut, si fulan suami saya ni tak adalah saya kenal, dia lah orang yang terbaik,
Dia lah suami orang lelaki terbaik saya kenal. Orang tanya anak boleh sebut Abi, Walid. Tak adalah, Walid lah ayah terbaik, orang lelaki yang terbaik yang kami pernah kenal. Anak boleh sebut macam tu, isteri boleh sebut macam tu. Sebab dia apa? Untuk isteri, untuk anak-anak nak mengakui, nak meletakkan periktirafan macam tu sebenarnya sangat sukar, tuan-tuan. Sangat sukar. Sebab mereka tahu hal sebenar kita, luar dalam rumah kita kan. Orang luar tuan-tuan boleh nampak saya ni baik, begini-begini, tapi di rumah macam mana? Tanya anak. Kadang-kadang saya tanya anak, Abi macam mana? Abi garang. Abi garang. Jadi kita nampak, kita tahu persepsi anak tu. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, kerana Nabi SAW sebut khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ini satu benda besar, statement besar Nabi bagi para sahabat Nabi SAW, dan mudah-mudahan kepada kita. Nabi kata orang terbaik dalam kalangan kamu ialah orang terbaik dengan ahli keluarga dia. Wa ana khairukum li ahlihi, dan aku orang terbaik untuk ahli keluarga aku. Kita kena jadi orang terbaik di mata anak isteri kita, tuan-tuan, dalam mata keluarga kita. Nak jadi baik di mata orang lain tak payah, tak sukar pun, tapi nak jadi baik di mata, di hati ahli keluarga kita, itu yang sebenarnya. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, mudah-mudahan Allah lorongkan kita untuk mencapai keadaan itu. Baik tuan-tuan rahmati Allah, kita terus pada hadis yang berikutnya. Hadis malam ni pendek-pendek sahaja. Hadis yang kedua, muka surat 19, tuan-tuan, insya-Allah. Asam garam 6, tajuknya yang diberikan, Nabi minta isteri tak bagi. Dia tajuk-tajuk yang orang kata yang provokatif, tuan-tuan. Tak selesa dengar. Saya ada beberapa tempat saya pergi mengajar, kemudian baru daripada pengalaman itu baru saya ambil orang kata pengajaran di situ. Tak semua tempat boleh terima pengajian yang bab 1 ini. Saya pergi 2-3 tempat mengajar mula dengan bab 1. Cerita sebagai saya sembang tuan-tuan. Asal rancang kuliah bulanan tu, itulah kuliah pertama tak akhir. Tak panggil dalam pada tu. Ada sampai ada juga di satu jabatan, dia punya pengurusi surau tu sampai sebut, dia hint, dia kata tak elok sebut pasal Nabi hal-hal macam ni. Dia rasa betul memburukkan Nabi SAW. Persepsi, tuan-tuan. Jadi kemudian nanti apabila ada dah kuliah jemputan, tak semua tempat saya akan mula dengan bab 1. Ada beberapa tempat saya mula dengan bab 2 dulu. Sebab tengok orang itu berjasa tak biasa. Dan ini kita kena biasakan, tuan-tuan. Bukan nak ni, itu agama. Cuma mari kemudian ini ada satu kecenderungan, iaitu melihat Nabi SAW lebih suci daripada sepatutnya. Nabi suci, Nabi manusia yang terbaik, ya. Tapi Nabi manusia juga, ada sifat-sifat manusiawi Nabi SAW. Tapi kecenderungan ini, dia tak nak nampak langsung Nabi ni manusia sempurna, perfect. Tak ada langsung keburukan apa semua, tak ada. Dia duduk bayang macam tu. Memang beberapa orang jumpa saya pun apabila cerita, mereka tak sangka, betul je Ustaz cerita Nabi begini. Sebab selama ini bayangan Nabi ni perfect, tak ada pernah bergaduh tadi masa muka, ada masa isteri suka, ada masa isteri tak. Dia tak bayang pun rumah tangga Nabi macam tu. Ini bahaya, tuan-tuan. Macam mana kita yang tak sesempurna macam Nabi SAW nak belajar, nak rujuk pada siapa dalam hal-hal berlaku krisis kalau tidak Nabi SAW. Begitu. Dan lebih teruk, bukan teruk, trend itu, kecenderungan itu membawa pula kepada membuat tanggapan-tanggapan yang benar-benar bersalahan. Dan sampai ni konon tak disebut benda-benda macam ni nak jaga hati Nabi, sebab menyakiti hati Nabi SAW itu haram, betul, diakui. Sampai atas prinsip tak nak menyakiti hati Nabi SAW, sampai keluar pandangan, dia punya ni galakkan satu sebutan bahawa baca surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tab, surah itu pun makruh. Sebab apa? Menyakiti hati Nabi SAW. Sebab apa menyakiti hati Nabi? Surah tu cerita pasal
pasal pak saudara Nabi Abu Lahab. Abu Lahab ni pak saudara Nabi, dia jahat macam mana apa semua macam kita lah. Ada pak saudara kita yang kita tak apa, tapi pak saudara kita. Habis sebut tu, terasa hati Nabi, makruh. Sampai begitu. Bukan begitu tuan-tuan. Dan saya mengaji secara langsung. Kita mengaji belajar. Sahabat saya, dia ustaz. Saya suka mengaji dia dengan dia sebab kita dah ambil istifadah lain lah dari tafsir. Ayat-ayat yang Al-Quran yang kita akan berkaitan dengan akan sentuh pasal Nabi SAW itu ni, semua ditakwil. Surah Abasa wa Tawalla ditakwil. Dia kata bukan Nabi, bukan Allah tegur Nabi dalam ayat tu. Sebenarnya gini. Saya tak ingat nak sebut tu. Kemudian ada beberapa ayat saya nak kumpul, ya Allah. Ada gitu tuan-tuan. Pasal Nabi Ibrahim nanti, Nabi Ibrahim minta istighfar untuk ayah. Sebenarnya dalam Al-Quran tu, kisah Nabi Ibrahim dengan Azar, nama ayah Nabi Ibrahim tu bukan ayah tu. Dia kata, itu pak saudara dia. Sebab macam-macam tuan. Kemuncaknya, mereka ambil pandangan mengatakan bahawa Nabi SAW, mak ayah Nabi, sebelum akhirat nanti dibangkitkan, dihidupkan semula, lalu mengucap syahadah, beriman, masuk syurga. Sampai gitu. Saya kata Allah. Sebab tak masuk logik kalau kata mak ayah Nabi ni tidak beriman. Dia pun gunalah dalil tu ni. Padahal benda tu perbincangan dan tidaklah dikira sebagai orang kata usul akidah. Baik tuan-tuan, panjang nanti saya tak naik ke situ. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Asam garam 6, Nabi minta isteri tidak beri. Tajuk kita. An Mu'adzah al-Adawiyyah an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuna idza kana fi yaumil mar'ati minna ba'dama nazalat turji ma tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka ma tasha'. Ayat Quran tuan-tuan. Daripada Mu'adzah al-Adawiyyah, daripada Sayyidatina Aisyah cerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan minta izin daripada kami dulu apabila hari itu hari giliran salah seorang daripada kami selepas turunnya ayat turji man tasha' minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Faham tuan-tuan? Mu'adzah kata satu hari Sayyidatina Aisyah cerita. Mu'adzah al-Adawiyyah antara anak murid Sayyidatina Aisyah. Dia tabi'in, anak murid perempuan. Menarik tuan-tuan kalau kita boleh jejak perawi-perawi perempuan dalam Bukhari dan ada tuan-tuan. Ini Mu'adzah al-Adawiyyah. Dia kata Sayyidatina Aisyah cerita Rasulullah semenjak turunnya ayat turji man tasha' minhunna wa tu'wi ilaika man tasha', kita akan pergi pada itu. Sejak turun ayat itu Nabi akan minta izin dengan kami, mana-mana daripada kami lah, kalau hari itu melibatkan hari dia. Maksud dia begini tuan-tuan, kita tahu sebelum ni Nabi ada kemuncak, Nabi ada 8-9 orang isteri, maksimum satu masa Nabi ada 9 orang isteri, dan digilirkan hari malam bersama tu, malam ni rumah siapa, malam ni rumah siapa. Kalau contoh malam tu malam hari Sayyidatina Aisyah, lepas Isyak Nabi dah ni, kalau Nabi nak keluar, nak pergi jumpa isteri Nabi lain sekejap betul, Nabi minta izin sebab tu malam dia. Selepas turun ayat ini. Baik, tu maksud dia. Faqalat laha Mu'adzah. Jadi Mu'adzah tanya, fama kunti taqulin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ista'dhanak. Apa yang puan jawab kalau Rasulullah SAW pernah minta izin untuk nak begitu, nak ke sini. Jadi jawab Sayyidatina Aisyah apa? Kuntu aqul in kana dhaka ilayya lam uthir ahadan ala nafsi. Jawab Sayyidatina Aisyah, dan hadis ini menggambarkan juga ada ketika Nabi minta izin untuk masa giliran Aisyah, Sayyidatina Aisyah, untuk Nabi keluar sekejap ke mana kan, untuk jumpa isteri Nabi lain. Nabi minta, boleh tak abang nak pergi? Jadi Sayyidatina Aisyah jawab macam mana tuan-tuan? In kana dhaka ilayya lam uthir ahadan ala nafsi. Kalau abang tanya saya, kalau abang tanya saya boleh ni, saya tak bagi ya. Itu jawab Sayyidatina Aisyah. Kalau abang tanya saya boleh tak pergi, saya tak bagi. Nak kata Nabi, kalau Nabi nak pergi isteri Nabi pergi je. Abang nak keluar sekejap ni, isteri Nabi pergi je. Tapi ni Nabi, adab Nabi minta izin. Boleh tak malam ni abang nak pergi kejap? Ni.
Abang tanya saya macam tu, saya tak bagi ya. Ni Sayyidatina Aisyah, lam uthir ahadan ala nafsi, saya tak akan lebihkan orang lain banding diri saya. Malam ni malam saya. Ni cerita pasal poligami tuan-tuan. Saya ni sembang poligami. Saya pergi mengajar di tempat lain, sembang macam ni, habis kuliah ada jemaah tanya, Ustaz kahwin 2, 3? Tak, saya seorang setia pada satu lagi. Ustaz tak layak cerita pasal poligami. Saya tak cerita pasal poligami untuk ni, tapi poligami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita ambil ilmu di sana, kita dengan ilmu itu ada ketikanya perlu untuk kita jadikan hujah untuk bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentang poligami, apa yang menjadi hak isteri dibincangkan, kita akan jumpa tempatnya nanti. Bila apa hak sebenar isteri itu dalam ini? Pendek kata, hak isteri yang suami tak boleh nak orang kata suka-suka nak ni, ialah hak bermalam. Kalau kita duduk isteri kedua, ketiga, ada 2-3 orang isteri, hak bermalam itulah hak isteri. Tak boleh apabila dah dibahagikan dengan tu, memang kena ni. Tak boleh suami-suami nak suka-suka pergi, tak boleh. Adapun siang tidak menjadi hak bagi isteri tu. Contoh malam ni malam bersama dia, tapi siang tu tidak. Tak boleh. Abang tak boleh pergi mana siang-siang ni, duduk rumah dia. Tak, itu pulang. Ni berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tu kita cerita kemudian. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis habis ke situ. Tapi tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan rahmat Allah. Tuan-tuan, dalam hadis ini ada ayat yang Al-Quran, iaitu turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Saya nak bawa tuan-tuan pergi pada ayat ini dulu. Siapa yang ada buku, silakan muka surat 252. Muka surat 252. Ujung dah. Perbincangan terakhir kita tuan-tuan. Muka surat 252. Jumpa tuan-tuan dah. Muka surat 252. InsyaAllah panjang umur kita boleh sampai habis di sini nanti. Muka surat 252, bab 4, krisis. Kita pecahkan buku ini kepada 4 bab. Kemuncak nanti bab krisis. Ada beberapa peristiwa yang saya letakkan pada status krisis dahsyat tuan-tuan. Antara melibatkan ayat ini. Tajuknya, Nabi dibenarkan bernikah semula tetapi enggan. Tuan-tuan, belik ke belakang muka surat 250. Rasulullah diharamkan kahwin lain. Rasulullah diharamkan kahwin lain. Tuan-tuan, apa yang saya nak sebut ialah ayat yang permulaan tadi, turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha', itu ayat dalam surah Al-Ahzab. Menarik tuan-tuan, surah Al-Ahzab ini nama cerita pasal perang, tapi kandungan dia kalau tuan-tuan baca, dia menggambarkan kepada kita kehidupan rumah tangga Nabi masa tu. Ada pergolakan. Baik. Dan ini yang kita akan baca ni lah ayat-ayat dalam surah Al-Ahzab, tuan-tuan boleh pada ni, yang akan membuatkan kita menyedari satu hakikat, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal rumah tangga Nabi, perkahwinan Nabi ini dikawal selia sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena sebut benda ini sebab orang duk, dan ini musuh Islam duk buat, dan kita anak-anak Islam ni juga buat sangkaan yang begitu, iaitu Nabi boleh kahwin lebih. Nabi boleh kahwin lebih. Syariat kita umat Islam maksimum 4, tapi Nabi boleh kahwin lebih. Ini senjata yang diulang-ulang diguna oleh musuh Islam untuk nak burukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita orang Islam tak ada, tapi dalam hati Nabi boleh kahwin lebih. Ya. Tapi itu dengan kawal siri Allah Subhanahu wa taala. Ada ketika Nabi boleh kahwin lebih. Bahkan tuan-tuan, ada ketika Allah haramkan Nabi kahwin. Dan ada wanita yang Nabi nak kahwin, Allah tak bagi. Oh ya Allah, mana Nabi kahwin tak kahwin ni tuan-tuan bukan suka-suka Nabi. Ada isteri Nabi yang Nabi ceraikan, turun arahan, rujuk balik tuan-tuan. Perkahwinan Nabi dikawal selia sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, muka surat 250, Nabi diharamkan kahwin lain. Apa ayat dia?
لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. Allah kata tidak halal bagimu berkahwin dengan perempuan-perempuan lain sesudah itu, dan engkau juga tidak boleh menggantikan mereka dengan isteri-isteri yang baru sekalipun engkau tertarik hati dengan kecantikan mereka, kecuali hamba-hamba perempuan yang engkau miliki. Allah Maha mengawasi tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Ahzab ayat ke-52. Ayat ni turun, dia ada nak patah ke belakang lagi jadi panjanglah cerita dia. Ayat ni turun selepas satu peristiwa yang kita sebut krisis, antara krisis yang berlaku rumah tangga Nabi, iaitu dan krisis itu menggegarkan Madinah sampai orang samakan, dan itu lebih dahsyat daripada kebimbangan Madinah nak diserang. Lebih dahsyat ialah pergolakan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian sahabat Nabi peringkat awal menyangka Nabi cerai isteri. Nabi dah cerai, bukan seorang, semua isteri Nabi yang Nabi cerai. Ada satu peristiwa dan Nabi tak cerai lah, tapi Nabi pulaukan semua isteri Nabi sebulan, tuan-tuan. Sebulan Nabi pulaukan isteri Nabi. Atas sebab apa? Kita sebut sebab awal, iaitu satu peringkat kehidupan Nabi ni di Madinah, tuan, 10 tahun terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia boleh bagi dua fasa. Surah Al-Ahzab akan menjelaskan, menampakkan kita keadaan itu. Ahzab, kemudian Khaybar, 5 tahun, lebih kurang 5 tahun, separuh tahun 5 tahun pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, itu fasa susah. Nabi susah memulakan kehidupan sahabat Nabi Muhajirin dengan ini. Tapi lepas pada Ahzab, lepas pada pengusiran ketiga-tiga Bani Yahudi, Qainuqa, Nadir, Quraidah, dan selepas pula pada Khaybar, mula fasa senang dalam di Madinah. Nabi banyak harta, sahabat Muhajirin pun dah ada harta. Jadi dalam rumah tangga Nabi dia berlaku benda tu. Iaitu apa? Satu hari isteri Nabi pakat sama-sama, dia minta dengan Nabi, bang, ni bahasa kita sebut lah, orang lain tengok jiran dah bertukar kereta, bertukar langsir, tambah rumah, apa semua. Kita nak macam ni lagi. Itu orang kata isi hati para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terasa hati sangat, tuan-tuan. Kita akan jumpa hadis nanti. Nabi terasa hati sangat apabila isteri Nabi buat macam tu. Dan tak salah, tuan. Orang lain dah keadaan dah senang, tapi Nabi kekal keadaan yang biasa. Dan Nabi pulau isteri Nabi selama sebulan. Dan lepas pada itulah turun ayat Allah Subhanahu wa taala bagi pilihan kepada isteri Nabi, nak kahwin ke atau nak harta ke. Kalau nak harta boleh aku bagi, tapi aku ceraikan, kata dua, atau takhir. Dan semua isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang-seorang Nabi jumpa, lepas pada sebulan Nabi pulau tu, seorang-seorang Nabi jumpa, okey, kamu duk minta nak itu nak ini, ni okey, sekarang ni abang nak bagi. Kalau nak abang bagi, tapi abang ceraikan. Ataupun nak kekal bersama abang, bersama aku, tapi tak dapatlah benda tadi. Setiap orang, Sayyidatina Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, semua tu, Rasulullah, kami rela, kami nak bersama. Tak apalah, tak senang pun, tak hidup senang pun tak apa, tuan-tuan. Dan ini dirakamkan dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab juga. Lepas tu baru turun ayat yang kita baca tadi, sebagai penghargaan kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, la yahillu lakan nisa min ba'd, kamu tak boleh kahwin lagi selepas pada ni. Allah haramkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin selepas pada itu, kecuali illa ma malakat yaminuk, melainkan hamba-hamba. Yang ni jarang orang tahu, Nabi ada juga hamba selain pada isteri Nabi. Isteri Nabi ada dipanggil sarir, iaitu hamba-hamba perempuan yang bersama, boleh dihukum hamba, cuma tak ada zaman kita. Kita akan jumpa hadis nanti, Nabi bersama dengan hamba yang banyak menimbul reaksi. Bahkan sebahagian asatizah kita pun petikaikan, betulkah hadis ni? Nabi bersama dengan hamba. Ya, kan? Nabi ada 4 orang. Imam Ibn Kathir, bukan Ibn Qayyim, dalam Ibn Qayyim lah, sebut dia dapat rekod 4 orang sarir, hamba yang Nabi setubuhi. Antara Maria Qibti, itu sebenarnya hamba, dia bukan Ummul Mukminin.
Dan yang kedua isteri ni hamba Zainab. Hamba tidak termasuk dalam ni, yang tak boleh kahwin. Tak boleh tidak tambah, tidak boleh tambah isteri. Tuan-tuan. Ini berlaku selepas pada peristiwa itu awal Khaybar. Kemudian Khaybar tahun ke-7, kemudian tahun ke-8 berlakunya, atau tahun ke-9 berlakunya Fatuh Mekah. Fatuh Mekah. Lepas Fatuh Mekah, ketika Fatuh Mekah, Nabi ibarat itu jumpa semula, kata cinta awal, tuan. Nabi peringkat awal, Nabi nak kahwin dengan sepupu Nabi, Ummu Hani. Ummu Hani ni kakak Sayyidina Ali. Sebelum Nabi kahwin Sayyidina Khadijah, ada riwayat dia Nabi nak kahwin dengan Ummu Hani. Tapi Abu Talib masa itu masih hidup, dia dah janji dengan orang lain dah. Ummu Hani ni nak kahwin dengan orang lain. Nabi jumpa pak saudara, sebab apa tak layak ke saya gini. Abu Talib jelaskanlah, dah janji dengan orang lain gini, tak apa. Itu asalnya. Dan Ummu Hani ni antara mustad'afin di Islam, tapi dia duduk di Mekah, dia tidak berhijrah. Apabila pembukaan Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Hani masa itu janda, Nabi nak kahwin. Nabi nak kahwin dengan Ummu Hani. Turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita akan baca, Allah tak bagi. Allah tak bagi. Ini ayat yang muka surat 252, tuan tengok muka surat 252. Dan sekaligus dengan ayat itu pengisytiharannya Allah benarkan Nabi kahwin lain, kahwin semula. Tadi ayat kita baca tadi Allah haramkan. Berapa tahun, 2 ke 3 tahun selepas pada itu turun ayat baru balik, Allah benarkan Nabi nikah. Dan dia datang sekali dengan peristiwa. Tuan-tuan tengok muka surat 252, ayatnya, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaik. Wahai nabi, kami halalkan kau nak kahwin, nak ada isteri yang mana-mana perempuan yang kamu beri mahar, beri dia belanja mas kahwin tu, satu. Boleh kahwin, tambah kahwin. Ini syarat. Wa ma malakat yaminuk mimma afa Allahu alaik. Dan mana-mana hamba-hamba perempuan yang Allah kurniakan kamu daripada perang-perang, boleh nak tambah tu, tak ada masalah. Baik. Kemudian wa banati ammik wa banati ammatik wa banati khalik wa banati khalatik. Allah perincikan. Dan kamu juga boleh kahwin dengan mana-mana sepupu. Banat ni anak perempuan ammik, anak perempuan pak saudara awak, ataupun mak saudara awak, ataupun anak perempuan khalik, anak perempuan pak saudara sebelah. Tadi pak sebaya, ni pak saudara sebelah mak, ataupun anak perempuan sebelah anak perempuan mak saudara awak. Orang Arab dia tidak ada bahasa sepupu, dia tak ada perkataan sepupu, tapi disebut ibnu am, anak pak saudara. Ibnu khal, anak pak saudara sebelah mak. Itu dia punya ni. Allah perincikan. Allah kata, boleh kau kahwinkan, boleh kau nak kahwin dengan sepupu sebelah ayah, sebelah pak saudara ke, sepupu mak saudara ke, sepupu sebelah mak ke, boleh. Yang mana? Allati hajarna ma'ak, yang syarat dia berhijrah bersama kau. Nabi kahwin tak sepupu, tuan-tuan. Nabi kahwin sepupu. Kita dalam mazhab Syafi'i kita pandangan masyhur kahwin sepupu makruh, makruh. Tapi Nabi kahwin sepupu. Nabi kahwinkan anak-anak Nabi juga dengan sepupu. Ada perbincangan di situlah. Dan Allah SWT perincikan, nak kahwin sepupu boleh, sepupu ni sepupu boleh, tapi allati hajarna ma'ak, yang berhijrah bersamamu. Ayat ni yang kita sebut turun kepada peristiwa Nabi nak kahwin dengan Ummu Hani, tapi Allah tak bagi, tuan-tuan. Allah kata, kalau tengok pada Allah kawal. Nabi nak kahwin ni bukan suka-suka. Nanti kita jawab hal ini, kita tahu hari ini kita jawab apabila timbul orang kata Nabi ni kemaruk suka perempuan apa ni, kahwin suka kahwin. Tak, tuan-tuan, bukan. Tengok ni, Nabi nak kahwin Allah tak bagi. Yang Nabi boleh kahwin tu dengan keizin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ni dia. Kemudian kelompok yang berikut lain pula, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi. Dan juga mana-mana perempuan mukminah yang menyerahkan dirinya kepada Nabi. In arada an-nabi an yastarkihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Kalau Nabi nak kahwin, dan hukum ni khalisatan lak, hukum ni khas untuk kamu sahaja, min dunil mu'minin, tidak termasuk orang beriman yang lain. Ini juga
perlu kita ketahui, iaitu antara hukum khas Nabi, iaitu Nabi, mana-mana perempuan datang tawar diri pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi setuju, Nabi angguk je, terus jadi isteri. Ada beberapa orang yang Ummu Syuraik dan lain-lain pernah tawar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada hadis kan, yang kalau tuan-tuan tahu, masa Nabi duduk dengan sahabat Nabi, tiba datang perempuan, Rasulullah nak tak kat aku, datang tawar diri macam tu. Nabi tengok perempuan tu sampai 3 kali tawar diri, Nabi senyap je. Sampailah seorang sahabat Nabi, Rasulullah kalau tak nak kahwin, kahwin dengan saya lah. Kahwinkanlah dia dengan saya. Tuan-tuan, begitu sekali, ni hukum khas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila kita kumpulkan semua isteri Nabi, Siti Aisyah, Hafsah dan lain-lain, ada tak dalam kalangan perempuan mimman wahabat nafsaha lin Nabi, dalam kalangan orang datang serah diri pada Nabi? Tak ada seorang, tuan. Tak ada seorang pun. Walaupun paling kurang ada 6 orang. Dapat buat catatan, ada paling kurang ada 6 orang, paling kurang 6 orang yang datang serah diri pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi seorang pun Nabi tak angguk kepala. Kalau kita, tuan-tuan, ada peluang itu tu, hukum ni khalisatan laka min dunil mu'minin, hukum ni khas untuk kamu, tidak pada orang beriman yang lain. Kalau ada hukum ni kena pada orang beriman, kita duk mengajar, biasa ustaz saya laku, tuan-tuan, datang, ustaz nak kahwin tak ni, anak saya bagi ni, oi, angguk aja, tuan-tuan. Ada sahabat saya orang kaya, tawar, dia bukan nak ustaz tu. Orang kata dia doktor, tak apa, sebab nafkah apa tak payah dah, nak ustaz tu. Tuan-tuan, begitu sekali. Allah baik. Sampai situ, min dunil mu'min qad alimna ma faradna, tuan-tuan, habis situ. Dan itu ayat ke-50. Ayat ke-51, turji ma tasha'u minhunna wa tu'i ilaika ma tasha'. Tuan-tuan boleh baca sampai akhir. Itu menggambarkan kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berlaku tadi selepas Fathu Mekah. Nabi dibenarkan bernikah semula, tapi Nabi tak ada. Kemudian saya bawa hadis yang pertama, hadis 1, tuan-tuan tengok muka surat 253. Ni ada riwayat Tirmizi daripada Atha bahawa Siti Aisyah berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat hingga dihalalkan bagi baginda menikahi semula wanita. Ada proses. Satu ketika Nabi diharamkan, tapi hujung tadi lepas Fathu Mekah Allah halalkan Nabi boleh kahwin lagi. Tidaklah Rasulullah wafat sehingga dihalalkan bagi baginda untuk menikahi wanita. Riwayat Tirmizi. Baik. Itu hadis yang kedua. Tapi selepas pada tu ada tak? Saya kata Nabi dibenarkan bernikah tapi enggan. Sebab yang terakhir juga sebelum Fathu Mekah, iaitu yang terakhir Nabi nikahi ialah Sayyidatina Maimunah. Lepas pada tu tak ada dah. Walaupun Allah halalkan, Allah buka balik pintu boleh kahwin, Nabi tak kahwin dah lepas sampai akhir hayat. Allah tuan. Fakta ini dan fakta yang kita sebut tadi berkenaan dengan Nabi kahwin, perkahwinan Nabi di kawal selianya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, meyakinkan kita dan menjadi hujah kepada kita untuk bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni bukan suka gila perempuan kahwin banyak tu, bukan, tuan-tuan. Tak. Perkahwinan Nabi walaupun ramai itu dengan kawal seli Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi ni ikut nafsu, ramai lagi, tuan-tuan. Ramai lagi yang akan jadi isteri Nabi. Allah, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat saya berhenti setakat ini. Saya buka soalan kalau ada. Masuk waktu dah. Kalau ada soalan, tuan-tuan, boleh ikut, tuan-tuan. Perempuan? Ada? Ada. Baik, soalan sahabat kita, dalam sanad hadis ada tak perempuan? Perempuan yang mungkin ada, tuan-tuan. Tuan-tuan perhatikan. Bahkan orang buat tesis ni di Arab, tesis Arab, kumpul perawi-perawi wanita. Bahkan kalau tak silap saya, antara guru besar yang memberi pengaruh besar kepada Imam Ahmad, perempuan, guru dia perempuan. Nama tu saya tak ingat. Saya ada buat pembacaan gitu. Menarik. Dan orang buat tesis PhD tu masa tu kumpul perawi-perawi wanita peringkat tabi'in, insya-Allah. Mereka ni sebab ilmu hadis, tuan-tuan, bukan
satu, ya Allah, inilah anugerah Allah SWT terhadap umat Islam yang tidak ada pada umat sebelum pada ni, yang dengan ilmu ini yang memelihara agama kita sampai kepada kita, tuan-tuan. Dan untuk nak letak lekat nama perawi siqah lalu hadis tu ini, dia bukan sekadar memerlukan orang tu guru, tapi yang besar lagi itu ialah dhabat, ketelitian dia. Sebab itu kita akan jumpa dalam penilaian hadis, nanti ada ulama hadis lemah. Sebab apa? Sebab ulama ni, perawi ni dia lemah, dia ulama besar tapi dia lemah sebab dhabit dia tu. Dia kalau bab hadis dia cerita tak berapa cermat. Begitu, tuan-tuan. Dan sebaliknya pula ada perempuan yang tak terkenal pun, bukan ulama besar pun, tapi dhabit dia tu ada. Ketelitian tu yang dia belajar daripada guru sebelum tu, yang disampaikan seadanya, lalu ulama timur, tuan-tuan. Allah. Jadi kita kena, saya syorkan tuan-tuan rahmati Allah untuk berikan perhatian pada pengajian ilmu hadis. Saya background saya usul fiqh degree, tapi kemudian dia berarah kepada hadis. Dan peranan pada hari ni, apatah lagi pada hari ni, dengan media masa, kadang ya orang pakai jubah, pakai serban, pakai apa, tapi bab hadis dia tak jaga, tuan. Cerita Nabi sebut wal hadis tu palsu, dia cerita kisahnya Allah macam-macam ditambah-tambahnya. Jadi tuan-tuan Allah, berikan perhatian kepada pengajian ilmu hadis. Mudah-mudahan kita akan nampak lagi kesucian, keluhuran Islam itu sendiri. Terima kasih Ustaz yang bertanya. Ada soalan lain? Cukup, tuan-tuan. Kalau tidak ada, kita berhenti setakat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.